dengan tok guru, rapat dengan tuan-tuan guru. Antaranya antaranya Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Beliau berada di Syria. Saya dengar cerita dua orang ni memang cukup rapat dengan alim ulama di Syria, sehingga saya pernah tengok dengan mata saya sendiri ahli majlis fatwa dunia, Majma' Fiqh dunia, Syekh Muhammad Abdul Latif Farfur. Syekh Muhammad Abdul Latif Farfur tu guru pada dua orang ni. Saya tengok sendiri macam mana Syekh Muhammad Abdul Latif Farfur. Waktu tu yang ada Dr. Zulkifli, Ustaz Ghazali, Ustaz Ghazali Babal Niskah, Ustaz Anwar, saya masuk jumpa bagaimana seorang ulama dunia. Bila tengok saja Dr. Zulkifli datang, kami 4 orang datang. Dr. Zul, Ustaz Anwar, Ustaz Rifki, Babali, kawan kami juga. Tengok je dia yang duduk atas kursi roda, dia bangun. Zul, ahlan, Zulkifli, ahlan. Dia kata ahlan, welcome. Dan dia minta orang sebelah tu angkat, berdiri dia. Saya ada belakang. Saya duduk belakang Yelah ekor-ekor kan. Duduk belakang. Peluk Syekh Farfur, cium Syekh Farfur, Syekh Muhammad Abdul Farfur. Kemudian Babon ni pula cium. Kemudian Ustaz Anwar cium. Saya pun tengok ada peluang, cium juga. Itu dia, kita kena kawan dengan ahli-ahli ulama macam ni. Tengok keberkatan. Bila kawan dengan ulama, keberkatan cukup hebat. Yang ketiga kita kena bantu orang yang nak buka sekolah tahfiz ke, orang yang mengajar Quran ke, kita bantu. Selain daripada kita berusaha untuk melahirkan generasi anak kita, cucu kita, tu wajib kena pandaikan Al-Quran untuk anak kita. Mana-mana ibu bapa yang tuitionkan anak dia PMR, UPSR, anak dia dapat 5A, PMR 8A, SPM 10A, Quran tajwid tak lepas, panjang pendek tak lepas, mak bapak tu melakukan dosa. Sebab apa? Dia mengutamakan ilmu yang hanya digunakan untuk dunia sampai 60 tahun je. Orang tuan-puan, kalau pandai macam mana pun 60 tahun dia tak guna dah. Dia pencing dah. Betul tak? Dia pencing dah. Kalau dia engineer 60 tahun berhenti dah, tak ada dah. Tapi Quran dia takkan pencing. Dalam kubur Quran tu yang akan datang bantu. Pada masyar Quran yang datang bantu. Kita bagi ke anak kita ilmu engineering, bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi Quran tak bagi, tak bagus. Jadi siapa-siapa yang tuitionkan anak dia PN RM50, tuitionkan anak dia apa nama sains RM50, dia kena tuitionkan anak dia Al-Quran. Kalau tok guru minta RM100, kena bayar RM100. Sebab apa? Yang tu lebih utama. Tapi orang kita macam tu, bila tok guru kata RM100 sebulan, ustaz ni ustaz dunia. Jenis dunia, tak nampak akhirat. Kalau cikgu matematik kata RM50, dia tak cakap ni. Dia duk ingat tu cikgu matematik makan nasi, ustaz makan tanah. Ustaz makan nasi juga, kamu tahu. Tak percaya kejap lagi. Terima kasih tak? Tak kasih dah. Oh hebat tak? Jadi saya nak cerita di sini bahawasanya kita kena pastikan anak kita pandai baca Quran. Yang ketiga, yang keempat, kita kena bantu orang yang nak tumbuhkan sekolah Al-Quran. Jadi yang pertama, saya nak isytiharkan malam ni apa yang telah saya buat perisytiharan sebelum ini. Muhammad Rifki, sekarang kalau tuan-puan nak kenal, ini nama dia Anwar bin Husain Al-Jabali Al-Mandi Al-Maqlubi Al-Janai Al-Rusi. Maksud dia Anwar bin Husain Al-Jabali, kampung bukit, Jabal tu bukit. Yang kedua Al-Mandi, sebab dia pandai masak nasi mandi. Yang ketiga Al-Maqlubi, sebab dia pandai masak nasi maklubah. Yang keempat Al-Janai, sebab dia pandai masak roti canai. Sebab dia pandai masak roti canai, dia dapat satu gelaran lagi Al-Rusi, sebab belajar kat Rusia dulu, belajar kat Syria dulu, seorang perempuan Rusia berkenan dan nak kahwin dengan dia sebab pandai roti canai. Tapi tak ada jodoh. Kalau tak, Masya Allah, cantik dalam Rusia lah, mahizir. Jadi Al-Jabali kampung bukit. Yang ni Al-Fatani, yang ni Muhammad Rifki Al-Jauhari, orang Johor.
Orang Johor tu yang kata botak negeri tu. Ustaz Hamzah malah. Ustaz Hamzah orang Kelantan. Kenapa? Ada sebab. Kerana saya mengikut apa yang dibuat oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri lahir di Madinah. Belajar akhir sekali dia pergi mengajar di Basrah. Bila berada di Basrah, tuan-tuan, terkenal nama dia Hasan Al-Basri, bukan Hasan Al-Madani. Hasan Al-Basri. Dia tukar daripada Madinah kepada Basrah. Saya lahir kat Kelantan, belajar kat Kelantan apa semua, mengajar di Johor. So sekarang saya Muhammad Rifqi Al-Jauhari. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab yang kedua ni yang seronok. Sebab yang kedua, sebab saya pergi ke sekolah Ustaz Ghazali. Saya pergi ke sekolah Ustaz Ghazali. Bila sampai kat sekolah Ustaz Ghazali, saya doakan negeri Johor semuanya diberkati oleh Allah selama-lamanya. Amin. Kenapa? Kerana sekolah Ustaz Ghazali ni adalah sekolah orang Thailand, pelajar-pelajar Thailand yang dibuat sebagai satu pilihan alternatif. Sebab sekolah-sekolah Thailand, sekolah kebangsaan kat Thailand tu, mana dia ada ngajar bahasa Melayu, mana dia ngajar Quran, mana dia ngajar Jawi, dia ngajar mata pelajaran semua siap. Jadi Ustaz Ghazali tengok kepentingan, keutamaan, maka dia tubuh sekolah. Nak tubuh sekolah ni tuan-puan, ingat senang. Yang pertama sana, kalau tubuh sekolah swasta, yang pertama dia kena ada master bahagian pengurusan pendidikan. Ustaz Ghazali ambil master pengurusan pendidikan. Di mana? Di Bangkok, University of Bangkok. Dapatlah master pengurusan pendidikan, walaupun BA-nya syariah. Dapat tu, kena buat sekolah, nak tanah. Tanah tak ada duit. Tanah tu, saya ingat lagi Ustaz Ghazali datang ke Johor, bagi sampul. Ustaz tolong ceramah, ambil sampul, jual kopiah lagi. Ingat, saya ingat jual kopiah. Nak cari duit, nak beli tanah, nak buat sekolah. Seorang makcik, seorang puan hajat di kampung Melayu, sedekah 200,000. Seorang dia je. Tak apalah, dah ustaz nak buat sekolah, saya bagi 200,000. Makcik tu sendiri yang diminta oleh Ustaz Ghazali untuk diakad jual beli tanah. Sebab Ustaz Ghazali takut makcik tak percaya. Makcik tu pergi buat akad jual beli tanah tersebut. Bila beli tanah tersebut, tuan-puan, tanah saja, bangunan tak ada. Bangunan tak ada, pergi pula ceramah cari orang tu, orang sini. Alhamdulillah, sekarang bangunan nilaian semua 1.7 juta. Selama lebih kurang 3 tahun. 2 tahun setengah. Daripada beli tanah, buat bangunan, nilaian bangunan sekarang dan tanah 1.7 juta. Dan pelajar 500 orang belajar kat situ. Untuk pengetahuan tuan-puan, 1.7 juta itu 95% duit orang Johor. Tu yang aku tukar nama tu. Duit orang Johor. Saya cakap tanya Ustaz tadi, Ustaz, duit orang Johor lah ni Rifqi. Tu bangunan tu 70,000. Orang yang Mas bagi, orang Taman Rinting bagi, orang ni bagi, orang Taman apa nama Pelai Perdana pun ada bagi, orang ni. Duit tu duit orang Johor. Cuma Johor Mutaki tak ada. Tak ada. Orang Johor Mutaki, orang bakti modern tak ada. Yang ada semua. Ada semua tempat kalau pergi Syamah. Jadi saya kata kalau macam ni, ya Allah, hebat Johor. Saya kata bumi Johor barakah sungguh sampai boleh keluar duit 1.7 juta dalam masa 2 tahun setengah. Allah, saya kata hebatnya. Dan selepas 2 tahun, makcik yang sedekah 200,000, tuan-tuan, seorang dia sedekah 200,000, kita sedekah 200 ringgit. Ingat, seminggu demam. Dia 200,000 bukan seminggu, ingat. Lepas 2 tahun lebih kurang, mimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan suaminya. Minta maaf tak saya cerita, Ustaz yang marah. Waktu tu kami cerita, Ustaz Ghazali cerita kepada kami, saya, Ustaz Anwar, Ustaz Ghazali, Ustaz Rashidi bin Jamil Al-Hafiz, pegawai akidah daripada Jakir. Kami bercerita, Ustaz Ghazali cerita ni, minta izin saya nak ceritakan. Cerita di kedai nasi Cyberjaya, Sabah, nasi Arab mandi. Sudah makan apa semua, Ustaz Ghazali cerita. Dia kata makcik tu mimpi jumpa suami dia dalam mimpi. Suami dia cantik, sangat handsome sangat.
handsome sangat dan berada dalam satu kebun yang amat cantik, tidak pernah dilihat di muka bumi ni cantik. Ustaz Ghazali kata, saya yakin makcik mimpi masuk syurga. Saya yakin itu gambaran makcik mimpi masuk syurga, sebab tiap-tiap hari pelajar-pelajar baca Quran atas tanah yang makcik wakafkan. Saya yakin, kata Ustaz Ghazali. Makcik nak tanya sikit, makcik nampak tak saya kat mana? Makcik nampak tak saya kat mana? Makcik tu kata, Ustaz Ghazali duduk kat pintu, duduk main tapi tak masuk. Saya dengar kan, saya diam. Saya kata orang yang apa nama telah buat buka sekolah hafiz Quran tapi duduk kat pintu lagi, aku kat mana tak tahu. Saya ingat diri saya, aku ni kat mana tak tahu. Itu yang saya kata tak apa, saya nak juga berkhidmat. Nak juga berkhidmat, tak apa, kita roadshow cari duit. Dah 3 bulan dah macam ni. Datang bulan pertama cari duit untuk siapkan sekolah. Sekolah belum siap lagi. Mana-mana bangunan yang belum ada lagi, yang belum siap, kita cari duit. Sebab kita yakin Bumi Barakah Johor ni akan bantu kita. Maka cari turun. Dah apa nama, dah kali ketiga tu kami turun roadshow. Seminggu. Jadi saya kata Ustaz Ghazali, menjadi kewajipan Ustaz Ghazali untuk letak nama bangunan yang ada kat sekolah Ustaz ni Ustaz dengan nama Johor. Bangunan Johor.